Bulletin 1.30 4 Jun, anda bersama saya Nik Muniran Ihsan. Tajuk utama tengah hari ini. Kementerian Pendidikan sedia garis panduan baru untuk pembukaan semula sekolah. Juga 30 rumah musnah dalam kebakaran di Semporna. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pemeriksaan suhu badan pelajar dan makan di dalam kelas pada waktu rehat antara kebiasaan baru bakal diamalkan selepas sekolah dibuka kelak. Menteri Pendidikan Dr. Muhammad Razli Mat Jidin berkata, garis panduan itu menetapkan pemeriksaan itu dilakukan oleh guru setibanya pelajar di pintu pagar sekolah. Setiap sekolah juga menurutnya perlu mempunyai bilik pengasingan bagi pelajar yang menunjukkan sebarang gejala. Kebiasaan baru itu antara kandungan dalam garis panduan pengurusan pembukaan semula sekolah Kementerian Pendidikan yang mula diedarkan kepada sekolah dan dimuat naik di laman sesawang kementerian itu hari ini. Garis panduan setebal 34 muka surat itu dihasilkan secara terperinci dan menyeluruh bersama Kementerian Kesihatan dan Majlis Keselamatan Negara MKN. Dalam pada itu, ibu bapa ujarnya tidak perlu bimbang mengenai aspek penjarakan sosial ketika anak mereka di kantin memandangkan waktu rehat dijalankan secara berperingkat. Selain semua pelajar perlu makan di dalam kelas masing-masing. Pelajar berkenaan perlu membeli makanan berbungkus dan akan beratur mengikut garisan yang ditetapkan dengan jarak 1 meter antara satu sama lain. Susunan meja bagi setiap kelas perlu juga dalam jarak 1 meter dan sekiranya bilangan melebihi kapasiti meja disediakan, lebihan pelajar perlu ditempatkan di kelas lain. Arah laluan pelajar akan ditanda dengan anak panah bagi mengelakkan pertemuan berlaku ketika bergerakan di dalam sekolah. Guru juga akan dipindahkan ke bilik bersesuaian bagi tujuan penjarakan sosial. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin hari ini kembali memasuki pejabat setelah selesai menjalani kuarantin selama 14 hari. Beliau menjalani perintah kuarantin bermula 22 Mei lalu selepas seorang daripada pegawai yang hadir pada mesyuarat pasca Kabinet di Pejabat Perdana Menteri disahkan positif COVID-19. Sepanjang tempoh itu, Perdana Menteri menjalankan tugas rasmi dengan cara bekerja dari rumah. Pada 2 Jun lalu, beliau sekali lagi menjalani ujian saringan COVID-19 dan disahkan negatif. Perdana Menteri memulakan tugasan hari ini dengan menghadap Yang di-Pertuan Agong bagi sesi pra-kabinet menerusi persidangan video. Beliau kemudiannya mempengerusikan mesyuarat kabinet yang dihadiri semua anggota Jemaah Menteri yang diadakan secara persidangan video. Lebih 50 buah keluarga di Kampung Sri Aman Semporna, Sabah tinggal sehelai sepinggang selepas rumah didiami mereka musnah dalam satu kebakaran awal pagi tadi. Kejadian jam 1.33 pagi itu mengakibatkan 30 buah rumah kayu yang dibina di atas perairan sekitar kampung itu musnah. Kebakaran dipercayai bermula dari sebuah rumah sebelum merebak ke kediaman lain sekitar penempatan atas air berkenaan. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Semporna, Fazizul Hizam Borhan berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan sekitar jam 1.33 pagi. Susulan itu, 30 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Semporna, Kunak dan Tawau dikejarkan ke lokasi kejadian. Api berjaya dikawal sepenuhnya jam 3.16 pagi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Terangi malam anda. 32 megapiksel swafoto malam unggul. Vivo V19. Vivo. Hasrat 4 sahabat karib untuk keluar ambil angin bertukar tragedi apabila motosikal yang ditunggangi seorang daripada mereka dirempuh kenderaan sebelum digilis. Kemalangan berlaku kira-kira jam 11 malam tadi di kilometer 15 lebuh-raya latar dari Tasik Puteri ke Kundang, Rawang. Mangsa yang maut dikenali sebagai Muhammad Afiq Muhammad Idrus, 25 tahun, dari Bandar Tasik Puteri, Rawang. Rempuhan kuat itu menyebabkan mangsa tercampak di seberang jalan, laluan bertentangan lalu digilis sebuah motosikal lain.
Impak kuat itu menyebabkan mangsa mengalami parah di kepala dan kaki. Kaki dan jari tangan mangsa turut putus dan melekat di bahagian hadapan kereta Honda akibat diseret sejauh 30 meter dari lokasi kemalangan. Pemandu kenderaan berusia 20 tahun turut mengalami kecederaan ringan, manakala penunggang motosikal yang menggilis mangsa turut parah. Sementara itu, di Pulau Pinang, pemandu bas dan van pekerja kilang yang membawa penumpang melebihi jumlah dibenarkan di kompaun kerana ingkar prosedur operasi standard SOP. Operasi bersama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Jabatan Kesihatan Negeri JKN dilakukan selepas nasihat kepada pengusaha pengangkutan pekerja itu tidak dipatuhi. Pengarah JPJ Negeri Adnan Mat Isa berkata, 87 bas dan pekerja diperiksa dalam operasi selama 6 jam bermula jam 5 petang semalam. Katanya mereka dikehendaki mematuhi SOP yang ditetapkan pihak Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan dengan menempatkan bilangan penumpang tidak melebihi kapasiti maksimum bagi menjaga penjarakan sosial. Namun peraturan itu jelas tidak dipatuhi dan 10 kompaun serta amaran lisan dikeluarkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri. So kesalahannya ialah membawa penumpang lebih daripada 50%. Dan kita ada dapat kesan sebuah bas tadi dia bawa penumpang seramai 53 orang. Dalam permit dia ada 43. Kalau 43 separuh daripada itu maksudnya dalam 21 orang saja dia boleh bawa. Tapi kita telah menahan dan memeriksa ada 53 orang penumpang. Ketika ditanya, mereka memberi alasan tidak melaksanakannya kerana mahu cepat menghantar pekerja ke tempat kerja. Malah ada juga yang cuba membantu pekerja yang terkandas tetapi kebaikan itu tetap tidak boleh diterima kerana ia melanggar SOP. Sementara itu, JPJ pula mengeluarkan 44 notis atas pelbagai kesalahan termasuk tiada lesen memandu, tiada lesen PSV dan membawa pekerja tanpa permit yang sah. Dengan udara segar daripada penulen udara Kowe, beli sekarang dan jimat sebanyak RM800. Gara-gara tapak rumah di kawasan terpencil, sebuah keluarga di Lendu Melaka terpaksa bergantung hidup kepada sumber air hujan dan tenaga set jana kuasa elektrik. Keluarga berkenaan juga hidup serba kekurangan tanpa kemudahan asas sejak 20 tahun lalu. Lokasi rumah keluarga terbabit terpencil di Kampung Bukit Palas, Solo Air Budi, Lendu. Petugas media sendiri tidak menjangka kesukaran menaiki dan menuruni bukit yang agak curam, meredah jalan tanah merah dan pinggir hutan selama hampir setengah jam. Menurut pemilik rumah, Nuraini Ramli, 3 beranak bersama suami dan anak lelakinya berusia 17 tahun tinggal di situ selepas membeli tanah seluas hampir 1 hektar daripada saudaranya. Pendapatan suami tidak menentu sebagai penurai getah, sukar mendapatkan sumber air bersih selain bergantung cahaya pelita jika set jana kuasa mereka rosak. Bila hujan, kawasan bukit ni air hujan akan turun. Jalan akan jadi licin. Kita tak boleh bawa, kalau nak bawa motor tegak tu tak boleh lah orang kata. Akak paling susah waktu hujan saja. Tapi hujan pun bagus juga sebab akak perlukan air. Sebab tu akak redha lah. Nasib mereka mendapat perhatian Persatuan Pengguna dan Alam Sekitar Melaka yang prihatin kesukaran keluarga berkenaan untuk membuat permohonan bagi kemudahan asas. NGO itu berusaha membantu baik pulih rumah yang usang, menyediakan saluran paip dan memohon sambungan bekalan air serta pemasangan tiang dan pendawaian elektrik. Kami telah pun menghubungi seorang kontraktor elektrik dan telah mengajukan semua dokumentasi yang perlu untuk pihak kontrak itu mendapatkan kelulusan daripada pihak TNB bagi pemasangan meter bagi rumah penduduk kita ni. Peniaga di wilayah jualan lemang Kijal Kemaman, Terengganu merayu kepada pihak berkaitan supaya deretan kedai mereka yang diusahakan sejak 20 tahun lalu dinaik taraf berikutan struktur binaan yang diperbuat daripada kayu kini usang. Deretan kedai yang menempatkan kira-kira 38 peniaga itu didakwa mula dimamah usia dan ia sedikit sebanyak menjejaskan pemandangan sebagai salah satu kawasan tumpang pelancong di daerah Kemaman. Menurut peniaga,
Deretan kedai di kawasan itu kini sesuai dinaik taraf menjadi pasar terbuka yang dibina daripada besi kerana ianya lebih bersesuaian bagi memudahkan pembebasan asap ketika lemang dibakar. Selain struktur asal yang diperbuat daripada kayu, kini dilihat tidak selamat berikutan banyak yang mulai reput. Keadaan longkang yang tersumbat, tiada kemudahan asas seperti tandas awam dan ruang parkir di kaki lima jalan yang sempit turut mengundang kesulitan kepada pelanggan yang singgah untuk membeli lemang. Peniaga juga mendakwa mereka terpaksa mengeluarkan belanja sendiri bagi membaiki saluran longkang yang tersumbat, titik kedai dan membina tandas bagi kegunaan mereka dan pelanggan. Di Blok B iaitu di sebelah Jaya ni, kita sebenarnya tak ada parkir ya. Tak ada parkir memandangkan di depan gerai-gerai kita ni ada satu longkang yang tidak ditutup. Jadi pihak persatuan telah acak kali membuat rayuan supaya longkang ini ditutup dengan sebaik mungkin, sama ada menggunakan U-drain atau sebagainya. Kita macam kita ni, kita buat sendirilah, modal sendiri apa kat ni lah. Tapi kalau moleknya nak ke sungguh sekata tu pun jadi dok comel dah 20 tahun dah. Ni gerai lemang ni. Kalau bolehnya boleh baru sikit buat sama saya. Jadi nampak keraga sikit kan. Ni nampak macam dok comel, nampak macam gerungsang dah ni. Okey, kami berniaga kat sini daripada tahun 2001. Jadi dah sekarang 2020 dah. Jadi dah 20 tahun bangunan pun dah usang. Jadi bila bangunan usang, struktur bangunan pula daripada kayu. Jadi aktiviti kita pembakaran lemang. Jadi dari situ kami takut jugalah berjaga-jaga. Sementara itu, Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kemaman MPK Jusman Ibrahim ketika ditemui berkata, satu hentian rawat dan rehat R&R Lemang Kijal yang dianggarkan bernilai 20 juta ringgit bakal dibina di tanah seluas 6.5 ekar di bawah rancangan Malaysia ke-12 tahun depan. Menurut beliau, kertas cadangan pembinaannya dihantar ke pihak kerajaan pusat dan apabila ianya diluluskan kelak, projek itu dijangka akan mengambil masa 2 tahun untuk disiapkan secara berfasa dengan mengekalkannya di lokasi sedia ada iaitu di Mukim Kijal. Komponen projek itu yang kita cadangkan itu yang berkonsepkan R&R ni ialah di situ akan adalah gerai lemang, kita ada medan selera, kita ada kios jualan. Kita ada kemudahan-kemudahan lain seperti surau, tandas awam, taman permainan serta landscape dan juga tempat letak kenderaan termasuk juga bas-bas pelancongan yang cukup kondusif lah untuk para pelancong ataupun para pelanggan. Pihaknya akan mengadakan beberapa sesi dialog dengan pengusaha lemang dalam masa terdekat bagi mendapatkan maklum balas mengenai keperluan peniaga sebelum projek itu dimulakan. Perniagaan dan industri tempatan perlu menjadikan digitalisasi sebagai medium untuk membina jenama Malaysia di peringkat global dalam era normal baru. Ia penting untuk keseimbangan mendapatkan punca pendapatan semasa negara melawan wabak COVID-19. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Lim Ban Hong berkata, pendekatan alternatif dalam transformasi digital adalah dengan membabitkan industri tempatan dalam aktiviti e-dagang. Untuk rekod, sektor e-dagang menyumbang 115.5 bilion ringgit pada 2018 atau sekitar 8% daripada keseluruhan KDNK. Pihak kementerian sedar ada kesukaran bagi sesetengah komuniti perniagaan, terutama PKS, untuk menyesuaikan diri dengan normal baru. Namun syarikat tempatan harus mengambil peluang mempercepatkan transformasi digital yang boleh menyumbang kepada peningkatan jumlah jualan. Program e-trade katanya membolehkan usahawan menyertai pelbagai platform e-dagang antarabangsa termasuk negara ASEAN, China, India dan Amerika Syarikat. Terdapat 5 industri yang mengambil pekerja meskipun berdepan persekitaran mencabar susulan pandemik COVID-19. Kaji selidik JobStreet Malaysia membabitkan lebih 5,000 ahli mendapati industri berkaitan teknologi maklumat IT, perkilangan, perbankan, runcit dan penjagaan kesihatan masih mencari pekerja di tengah-tengah penularan wabak itu. So as far as the top industries that are continuing to hire, I think it's not surprising we're seeing a lot
of demand for IT related type of jobs as companies embark on digital transformation and trying to get themselves ready from working from home and things like that. We also saw an increase in the manufacturing jobs, and as I mentioned, because Malaysia is a manufacturing hub, and as the economy opens up and the global supply chain starts to ramp up. Menurut hasil kaji selidik itu, bidang IT menawarkan paling banyak peluang pekerjaan, terutama bagi mereka yang membangunkan aplikasi Android dan mentadbir sistem. Sektor perkilangan pula menawarkan pekerjaan dalam pembuatan serta pengurus kilang. Dalam bidang perbankan, pekerjaan yang ditawarkan adalah perunding unit amanah selain pengurus cawangan. Bagi sektor runcit, ia menawarkan peluang pekerjaan dalam pengurus gudang, manakala penjagaan kesihatan ada kekosongan kepada ahli farmasi, jururawat dan doktor gigi. Besar impaknya. Selepas hasilnya, pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan luar negara. Puluhan penduduk Palestin mengadakan tunjuk perasaan di kota Nablus, tebing barat sebagai membantah rancangan Israel untuk merampas dan mengambil hak milik tanah Palestin. Setiausaha Parti Fatah, Jihad Ramadan berkata, rakyat akan terus berjuang mempertahankan hak dengan semangat untuk menentang rancangan Israel itu. Beliau turut mendesak Hamas menghentikan perpecahan dalaman yang sedang berlaku. Presiden Palestin Mahmud Abbas yang telah mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa krisis Selasa lalu membuat keputusan menarik diri daripada semua perjanjian dan persefahaman yang disepakati dengan Israel dan Amerika Syarikat. Pemerhati mengatakan pengumuman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menguatkuasakan undang-undang Israel di tebing barat 1 Julai nanti dan merampas sebahagian besar kawasan di wilayah yang diduduki bakal mencetuskan keganasan dan rusuhan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengumumkan ujian klinikal ubat anti malaria bagi rawatan coronavirus akan diteruskan semula. Badan itu merumuskan tiada sebab untuk menukar protokol ujian selepas meneliti data mortaliti. WHO menghentikan ujian klinikal hydroxychloroquine atau HCQ pada 25 Mei lalu. Ia selepas kajian mencadangkan penggunaan ubat anti malaria itu meningkatkan risiko kematian dalam kalangan pesakit COVID-19. Berdasarkan ujian berterusan yang dikendalikan beberapa pihak lain, membabitkan lebih 11,000 pesakit, pihaknya yakin tiada kesan yang ditunjukkan berhubung kematian. Jawatan Kuasa Pemantauan Data mencadangkan supaya ujian klinikal itu boleh diteruskan. Lebih 3,500 pesakit disenaraikan di 35 negara untuk mengambil bahagian dalam ujian klinikal itu. Beralih ke perkembangan kes kematian George Floyd yang mencetuskan ketegangan di sebahagian besar Amerika Syarikat. 3 pegawai polis didakwa atas pembabitan dalam kes pembunuhan Floyd, manakala tuduhan lebih serius dikenakan ke atas suspek utama. Pendakwa di Minnesota mengumumkan tuduhan membunuh kelas ketiga Jumaat lalu ke atas Derek Chauvin 44 tahun, pegawai polis yang menekan leher Floyd menggunakan lututnya selama hampir 9 minit. Menurut pendakwa, mereka akan mengubah pertuduhan kepada membunuh kelas kedua yang menyamai tuduhan membunuh dan membawa kepada hukuman lebih keras. Manakala 3 lagi rakan Chauvin di lokasi dalam insiden 25 Mei itu ditahan atas tuduhan bersubahat. Penahanan kesemua pegawai berkenaan didorong desakan orang ramai yang mengadakan bantahan besar-besaran di seluruh negara bagi mengutuk keganasan polis dan keadilan untuk isu perkauman. Ketegangan di antara Amerika Syarikat dan China kini memasuki fasa baru apabila Washington mengarahkan semua penerbangan membabitkan syarikat dari China dah digantung selepas Beijing gagal membenarkan syarikat penerbangan Amerika beroperasi semula ke negara itu. Langkah berkenaan dilihat mengeruhkan lagi hubungan antara dua gergasi besar ekonomi terutama selepas krisis COVID-19 dan di tengah kebangkitan perang perdagangan yang masih belum selesai sepenuhnya. Menurut Jabatan Pengangkutan, penggantungan terbabit akan berkuat kuasa 16 Jun nanti. Namun boleh dilaksanakan lebih awal jika diarahkan Presiden Donald Trump. Penggantungan itu membabitkan 7 syarikat penerbangan awam China
walaupun hanya 4 beroperasi di Amerika termasuk Air China dan China Eastern Airlines. Sebelum ini, syarikat penerbangan Amerika meminta untuk menyambung perkhidmatan ke China bermula 1 Jun dan kegagalan kerajaan China untuk membenarkan perkara ini mencabuli perjanjian pengangkutan udara. Sekurang-kurangnya 3 terbunuh apabila Mumbai dibadai taufan nisarga iaitu ribut pertama yang melanda bandar itu dalam tempoh 70 tahun. Pihak berkuasa sebelum itu telah memindahkan sekurang-kurangnya 100,000 penduduk termasuk pesakit COVID-19 dari Maharashtra dan Gujarat sebelum kehadiran nisarga. Ribut berkenaan menerbangkan bom-bom beberapa bangunan. Mangsa yang maut dilaporkan merupakan seorang lelaki maut ditimpa tiang elektrik, manakala seorang lagi lelaki dan wanita terbunuh apabila bom-bom rumah mereka diterbangkan angin kencang. Ribut terbabit turut melanda berhampiran Pekan Alibag, kira-kira 100 km dari selatan Mumbai tengah hari semalam. Ribut itu membawa bersama hujan lebat dan angin kencang dengan kelajuan mencecah sehingga 110 km sejam. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Sekian Buletin 1.30. Sekiranya anda mempunyai sebarang aduan atau masalah yang ingin dikongsikan, email kami ke news@tv3.com.my. Visual penduduk di Madrid, Spanyol berbasikal sempena Hari Basikal Sedunia menutup tirai Buletin 1.30. Saya Nik Munirani Hasan. Salam hormat dan Assalamualaikum. Vivo.